Assalamualaikum dan salam sejahtera perpaduan. Saya Muhammad Farhan Aiman bin Marzuki. Nombor pendaftaran 07 DEE 22F2020. Malaysia merupakan sebuah negara yang pusat membangun dan sebuah negara yang unik kerana sifatnya yang mengetnik. Oleh sebab Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum, maka wujudlah perbezaan di antara masyarakat di Malaysia. Seperti bahasa, cara hidup, ekonomi, politik dan tempat tinggal, serta hubungan sosial. Di Semenanjung, penduduk asal adalah orang Melayu, manakala Sabah dan Sarawak pula terdapat beberapa bangsa yang menjadi penduduk asal yang dikenali Bumi Putera. Penduduk yang lain ialah Cina, India, dan orang asing. Kaum Melayu merupakan kaum yang terbesar di Malaysia. Kebanyakan penduduk berasal dari Kepulauan Indonesia yang bermula sejak abad ke-19. Antara sebab penghijraan Indonesia ke tanah Melayu adalah politik di Indonesia tidak stabil bawah jajahan Belanda. Seterusnya, kaum Cina wujud sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka dan meningkat semasa kedatangan British di tanah Melayu. Antara sebab penghijraan orang Cina ke tanah Melayu ialah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan biji timah dan getah di tanah Melayu. Seterusnya, kaum India. Kedatangan orang India adalah sebagai pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bertempatan orang-orang India lebih tertumpu di kawasan pantai barat tanah Melayu seperti Kuala Lumpur, Singapura, Ipoh dan Pulau Pinang di kawasan ladang. Antara sebab penghijraan India ke tanah Melayu ialah perkembangan ekonomi di tanah Melayu dengan pembukaan banyak ladang getah dan kelapa sawit. Bagi pribumi Sabah dan Sarawak pula, penduduk di Sabah dan Sarawak adalah berbeza kaum dan berbilang bangsa. Perbezaan dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kawasan tempat tinggal. Terdapat lebih kurang 33 senarai etnik di Sabah dan penduduk berkomunikasi dalam 50 bahasa dan 80 dialek yang berbeza. Di Sarawak pula terdapat 28 etnik. Bagi orang asli di Semenanjung, tanah Melayu boleh dibahagikan kepada 3 rumpun, iaitu Senoi, Negrito dan Melayu asli. Dalam kesemua rumpun bangsa ini, terdapat 18 jenis suku kaum. Seterusnya, kita beralih kepada konsep dan ciri-ciri pembentukan masyarakat majmuk yang akan disampaikan oleh Encik Joel Collin. Antara ciri-ciri masyarakat majmuk adalah terdapat berbagai jenis manusia seperti Cina, India, Eropah, dan penduduk tempatan. Seterusnya, mereka bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka juga hidup berdekatan tetapi terpisah dalam politik yang. Selain itu, masing-masing berpegang kepada agama, terjadi pada saya. Menurut Jaspenible 1939, masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijraan penduduk mengikut kehendak sistem ekonominya. Hal ini telah mewujudkan kelompok yang berbagai ragam dalam satu unit politik. Dengan kata lain, perkara ini dapat dipahami sebagai satu masyarakat yang hidup bersama tetapi tidak bersatu. Setiap kelompok memegang kuat kepada agama, kebudayaan, bahasa, ide dan cara-cara kehidupan sendiri. Community dalam masyarakat majmuk itu secara berdekatan tetapi
tapi terpisah dalam unit politik yang sama. Terima kasih kepada Encik Joel Colin kerana sudi menyampaikan berita selanjutnya. Dan itu sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.